yang sanggup membelakankan agama, yang menerobos tirai-tirai dan benteng-benteng apa yang menjadi larangan Tuhan di dalam agama. Nak bagi faham macam ni. Kalau kita melalui satu lorong, kita jumpalah beberapa orang manusia yang sedang meminum arak. Jadi kita pun pergi tanya seorang-seorang, kamu ni siapa? Oh, saya Hindu, saya Kristian, saya Buddha, saya Sikh, saya Yahudi, saya Islam. Apa yang kamu buat hari ini, minum arak ni, adakah dia dibolehkan dalam agama kamu atau menjadi larangan bagi agama kamu? Semua dilarang. Yang jadi masalahnya, bila semua agama, dengan kata lain, tidak membenarkan penganut dan pemeluk dia minum minuman ini, jadi apa keperluan? Pernah berdoa kepada Allah supaya di antara dua Umar ni, salah satunya masuk Islam untuk menguatkan Islam. Satu Umar bin Al-Khattab, satu lagi siapa dia? Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Abu Jahal lah. Bukan main-main. Nabi pernah doa untuk Islam ni diperkuatkan, diperteguhkan. Nabi sama ada Umar masuk Islam atau Abu Jahal masuk Islam. Kalau Nabi, pak saudara dia Abu Lahab. Kalau Umar, itulah pak saudara dia. Pak saudara Umar siapa? Abu Jahal tu pak saudara Umar lah. Sebab ibu Saidina Umar tu kakak kepada Abu Jahal. Mak Saidina Umar nama Hamtamah binti Hisham. Adik dia Amru bin Hisham Abu Jahal. Dia masuk Islam selepas mendengar awal ayat daripada surah apa? Sumber keislaman Umar. Dia bukan kata tengok keajaiban. Dia tak tengok perangai Nabi. Bukan perkataan Nabi. Tapi dia terkesan dengan ayat-ayat awal daripada surah apa? Surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tizkiratan liman yakhsha tu. Waktu tu sebenarnya, dia nak pergi mana? Hari yang dia nak masuk Islam tu, dia bawa pedang keluar daripada rumah dia, nak pi dengan niat nak bunuh Nabi. Nak habiskan, tamatkan riwayat Nabi, hak betulnya. Sampai tengah jalan, dia bertemu dengan sahabat baik dia, Nu'aim bin Abdullah. Jadi tengok karakter dia, tengok keadaan dia, Nu'aim tanya. Ni panah-panah barang, bawa pedang, dia tak cakap Melayu lah, dia cakap Arab, saya ada translate. Nak pergi mana? Dia kata, tujuan dia tadi. Lepas tu kawan dia kata, tak payahlah. Ambil tahu hal orang. Tapi ambil tahu hal diri kamu dan keluarga kamu dulu. Jadi terkejutlah bila sahabat dia kata lagu tu. Apa maksud daripada kata kamu? Aku dengar berita bahawa adik kamu sendiri, Fatimah binti Khattab, dengan suami dia juga telah menerima dakwah dan agama Muhammad. Kamu nak pergi cari Muhammad, tapi anak beranak kamu, adik-beradik kamu, adik kamu sendiri, Fatimah binti Khattab. Keluar sekali lagi Fatimah pula. Ni adik Umar sendiri. Tak jadilah mula-mula tu. Terus pergi rumah adik. Bila pergi rumah adik, dia dengar ada orang dalam rumah tu sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia ketuk dengan kasar. Jadi sahabat yang membacakan tu bersembunyi. Jadi dia buat apa ke adik dia? Dia tendang, dia tampak, dia sepok macam-macam. Akhirnya minta ditunjukkan apa yang mereka baca tadi. Bila dia baca ayat tu, ni ringkas-ringkas ni. Jadi dia terkesan. Kemudian dia minta sahabat ni bawa dia pergi jumpa Nabi. Kali ni bukan niat yang sama dah, niat yang berbeza. Akhirnya Umar masuk Islam. Siapa suami adik dia? Adik ipar dia lah. Siapa adik ipar dia? Suami Fatimah. Dalam sejarah. Adik ipar Saidina Umar tu salah seorang sahabat 10 yang dijamin masuk syurga. Siapa ingat? 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, salah seorang tu suami Fatimah binti Khattab lah, adik ipar Saidina Umar. Agak-agak siapa? Sahabat 10 masuk syurga. 4 orang saya ingat Ustaz, asas lah tak? Sayyidina Abu Bakar, tak mungkin. Sayyidina Umar, abang dia sendiri, tak mungkin. Sayyidina Osman, tak mungkin.
Sayyidina Ali tak mungkin, tinggal 6 lagi. Agak-agak mana? Siapa mula-mula? 6 tu, baki. Sepupu Nabi dulu, sepupu Nabi. Hak tinggal 6. Hak tinggal 6 tu sepupu Nabi. Dia ni dianggap sebagai petempur terbilang. Salah seorang pejuang yang bagi saya level dia, ranking dia sama dengan Khalid bin Al-Walid. Sebab dulu pernah dia dengar berita Nabi kena bunuh. Tapi Nabi tak kena bunuh. Dia dengar berita, dia terus keluar bawa pedang dia nak pergi cari siapa hak bunuh Nabi. Jadi tiba-tiba tengah jalan tu dia jumpa Nabi. Oh Nabi okey, alright. Nabi tanya dia, pasal apa kamu bawa pedang ni? Aku dengar cerita kamu kena bunuh, sebab tu aku keluar. Nabi senyum je. Berani sungguh dia. Siapa? Zubair, yes. Zubair ni jarang kita kenal. Sahabat Zubair ni sepupu Nabi. Sebab dia sepupu Nabi sebelah mak. Dia tak terkenal macam Abbas. Dia tak terkenal macam Ali, hak sepupu belah bapak. Salah seorang anak Abdul Muttalib yang perempuan ada 6. Salah seorang tu nama Sofiyah. Sofiyah mak saudara Nabi. Inilah mak Zubair bin Al-Awwam. Dulu Sofiyah, mak saudara Nabi ni dia pernah kahwin zaman jahiliah dengan Al-Haris. Al-Haris ni siapa? Al-Haris ni adik-beradik Abu Sufyan. Hak banyak musuhi Nabi itulah. Hak banyak musuhi Nabi, Abu Sufyan. Jadi Al-Haris ni adik-beradik Abu Sufyan. Nanti satu masa pun Abu Sufyan akan jadi bapa mertua Nabi kan. Nabi kahwin dengan anak dia. Siapa anak Abu Sufyan? Isteri Nabi. Ustaz Zubair pun tak ada habis, dia tanya soalan lain. Dia kebetulan lalu kita tanya. Siapa isteri Rasulullah, anak Abu Sufyan? Ramlah. Nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Kalau Ramlah macam tu, siapa Ramlah? Cari hak gelar dia Ummu Habibah. Ummu Habibah itulah Ramlah, anak kepada Abu Sufyan. Dulu Ummu Habibah ni pergi hijrah ke Habsyah dengan suami dia, antara yang hijrah ke Habsyah. Tapi sedisnya bila sampai sana, suami dia tertarik dengan agama Nasrani, murtad, keluar Islam. Jadi dia tinggal janda lah. Sebab tu Nabi kahwini dia. Nabi masa duduk Madinah, dia duduk di sana. Jadi siapa yang tolong pinang bagi pihak Nabi? An-Najasyi itulah. Yang bagi mahar perkahwinan pun An-Najasyi lah. Yang mengahwinkan dia dengan Rasulullah pun An-Najasyi lah. Jadi bila sahabat pergi ambil, bawa dia ke Madinah, hak siap dah semuanya. Sebab itulah bila Rasulullah dengar khabar An-Najasyi, Raja Habsyah tu meninggal, inilah Rasulullah buat solat ghaib yang pertama dalam sejarah terhadap Najasyi. Itu sejarah dia. Okey, kembali. Dia kahwin dengan Al-Haris tadi. Lepas tu tak tahu punca, mati ke kawan tu atau bercerai. Di kemudian hari dia kahwin dengan Al-Awwam. Sofiyah ni kahwin dengan Al-Awwam, dapatlah anak Zubair. Jadi sebab dia tu anak mak saudara Nabi, dia jadi sepupu Nabi. Jadi Zubair tu bukan setakat sahabat, tapi sepupu Nabi. Di lain pihak, dia juga biras Nabi. Sudah. Macam mana Zubair boleh jadi biras pula? Elok-elok je sahabat, elok-elok je sepupu, jadi biras. Sebab isteri Rasulullah namanya Aisyah. Kakak Aisyah siapa? Anak Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Itulah suami, itulah isteri Zubair bin Al-Awwam. Jadi kahwin dua tu. Jadi automatik Zubair dengan Nabi dalam konteks ni jadi biras. Ataupun kita panggil Zubair tu jadi abang ipar sabit lah. Sebab Rasulullah dengan adik Aisyah. Jadi Asma ni dalam sejarah, ingat tak peristiwa hijrah yang dalam keadaan mengandung, bawa makan, bawa minum, panjat bukit, panjat gunung nak bagi makan dekat bapak dan Rasulullah hak bersembunyi dalam gua 3 hari 3 malam. Sebab tu dia digelar Zatun Nitokin. Zatun Nitokin, wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang.
Sebab dia mengandung, jadi bawa makan, bawa minum, nak panjat bukit macam mana? Payahlah. Jadi dia ambil tali pinggang dia, dia kerat dua. Satu dia ikat makan, satu dia ikat minum. Baru dia panjat. Mengandung, tuan-tuan. Besar pengorbanan dia. Apa gelaran dia? Zatun nitokin. Kita pula gelaran zatun nikotin. Kebanyakan kita lah. Beza. Baik. Jadi dalam keadaan mengandung dia hijrah. Jadi anak dia lah anak lelaki, bayi pertama yang dilahirkan selepas peristiwa hijrah, anak dia lah. Anak Zubair dengan anak Asma yang waktu tu dia mengandung. Nanti hijrah, dia pertama melahirkan baby. Lalu diletak nama Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah. Yang nanti satu masa akan berperang dengan Hajjah bin Yusuf As-Saqafi sehingga rosaknya Kaabah. Sebab orang di Syam nak siapa? Nak Muawiyah jadi khalifah. Orang di Mekah, orang di Madinah nak Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Berperang. Kaabah rosak pada masa ni. Terbakar Kaabah dalam peperangan ni. Dia pakai baju besi nak perang tu. Tapi masa tu Asma masih hidup, tapi dah buta dah. Bila dia berpelukkan kali terakhir sebelum masuk medan perang, Asma kata, pasal apa pakai baju besi? Buang baju ni kalau kamu menginginkan syahid. Tengok seorang ibu. Dan dia peluk mak dia tu, rasalah baju besi tu. Kalau kamu nak syahid, tanggalkan baju besi ni. Dia tanggalkan, dia syahid dalam peperangan ni. Waktu dia lahir tu, orang-orang di Madinah letak dia dalam bekas. Usung, menandakan kegembiraan lahirnya Abdullah, bukan setakat kepada penduduk Madinah. Usung sekali bawa masuk dalam perkampungan orang-orang Yahudi. Bawa masuk dalam kampung orang Yahudi. Ni pasal apa? Ni terlebih-lebih kegembiraan tu kita nak rayu untuk kita. Bawa masuk kampung orang Yahudi. Pasal apa? Ada peristiwa dia. Sebab orang Yahudi, bila tengok umat Islam, muhajirin daripada Mekah masuk kawasan mereka, mereka pergi jumpa Tok Bomoh. Dukun-dukun. Hak power-power lah. Jadi dia minta bomoh dia ni baca mantra ke, sihir ke, biar mana-mana anak orang yang hijrah daripada Mekah ni jadi cacat ke, jadi tak sempurna ke. Maksudnya kalau keluar ke sengit ke, lagu mana cacat. Tiba-tiba lahir Abdullah, okey, tak ada apa-apa. Jadi bawa masuk kampung Yahudi tu nak sindir. Tengok ni, tak ada apa pun. Sebab mereka tahu dah, mereka pergi jumpa bomoh-bomoh nak suruh sihir jadi macam-macam kepada setiap kelahiran yang ada tu. Tu. Baik. Satu lagi, dia juga anak saudara Nabi. Kok mana pula? Betul ke Ustaz? Nabi kan tunggal. Nabi kan tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik-beradik. Macam mana dia boleh jadi anak saudara Nabi? Bapak dia siapa tadi? Bapak Zubair? Awam. Awam tu siapa? Awam itu ialah adik kepada isteri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Awam tu nama penuh dia Awam bin Khuwailid. Jadi Zubair tu anak saudara Khadijah betul. Jadi Nabi kahwin dengan Khadijah. Jadilah Zubair anak saudara sabit bagi Nabi. Kok tu pula? Sudah, ni pun pening dah kan? Pening kok tu, kok ni. Dekat-dekat tu lah. Okey, seterusnya. Lepas Zubair, sahabat hartawan, kaya. Selain Osman, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Jadi 4, 5, 6. Seterusnya ialah man of the match perang Uhud. Kalau kita main bola, siapa main malam tu hebat, sedap skor tu, kita tabalkan dia man of the match. Tapi dalam perang Uhud, inilah sahabat yang diberi gelaran man of the match perang Uhud. Siapa? Sampai gigi dia tercabut. Mempertahankan Nabi. Dengan kata lain, dalam perang tu dia pergi kok tu, dia terjun kok ni, dia pertahan kok ni, pergi kok ni, pergi kok ni. Sibuk dia perang Uhud. Gigi dia pun tak ada kan. Pasal apa gigi dia tak ada? Sebab dia gigit besi. Hak orang cuba tetak bahagian kepala Nabi tu, serpihan daripada topi besi tu tertancap besi tu pada pipi Nabi.
Jadi dia ambil dengan tangan, dia takut Nabi sakit, dia gigit dengan gigi dia. Cabut gigi. Jadi sahabat-sahabat lepas perang tu duduk, kita kata macam ketawa lah kat dia. Tapi dia kata apa? Jawapan balas yang mendiamkan mereka semua. Sekurang-kurangnya, aku ada jawapan kalau Allah tanya di mahsyar kelak, pasal apa gigi kamu tak ada. Jadi kawan-kawan tu kira gelak nak bergurau lah, macam kita tak ada gigi. Tapi dengar jawapan tu, siapa dia nak boleh lawan lagi? Tak ada. Itulah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Kemudian, siapa lagi? Yang Rasulullah doa untuk dia. Kalau dia lepaskan bidikan anak panah, pasti akan tepat mengenai sasaran. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan seterusnya yang digelar orang yang paling amanah bagi umat ini. Siapa? Dulu waktu Nasrani Najran mari berdebat dengan Nabi dulu kan. Isu ketuhanan Nabi Isa tu berdebat-berdebat. Bila nak balik tu, mereka minta Nabi hantar sekali dengan mereka balik tu seorang sahabat yang boleh ajarkan mereka Islam bila sampai di sana. Mereka minta. Jadi Nabi nak carilah sahabat tu. Siapa hak layak nak bawa sekali dengan pendeta-pendeta Nasrani nak balik ke Najran. Jadi sifat sahabat ni tuan-tuan, bila Nabi nak pilih ni, macam saya duduk depan ni, sahabat-sahabat ni bukan kalau kita dalam kelas lagu mana. Bila ustaz kata, okey, saya habis dah mengajak, saya nak soal. Jadi biasa kita macam mana bila ustaz kata nak soal? Hak jenis, hak tak ada kerja tu. Songkok betul dah. Untuk main aku ni. Hak tali kasut pun dah okey, pura-pura ikat tali kasut. Hak jenis duduk tepi langsir, pura-pura tengok. Cuba nak mengelak. Tapi sahabat Nabi ni, bila Nabi nak cari, nak pilih ni, macam seolah-olah macam nak suruh dia dipilih. Tapi Nabi cari, itulah sahabat dia, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tinggal seorang lagi, suami Fatimah. Tak nampak lagi? Sa'id bin Zaid. Nama ni jarang orang ingat. Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Dia ni salah seorang pemuda yang sifat dia, kalau kita katalah, hampir sama dengan Nabi. Bukan dari sudut kenabian. Maksudnya zaman muda dia ni, apa yang Nabi tak buat, dia tak buat. Maksudnya orang zaman jahiliah, kalau kata minum arak, dia pun tak minum arak macam Nabi. Kalau tak berzina, dia pun tak berzina. Maksudnya semua hak Nabi benci, hak Nabi tengok perangai zaman jahiliah, dia tak buat. Dia seorang pemuda yang baik. Itu Sa'id bin Zaid. Dia ikut perangai bapak dia, Zaid bin Amru. Dulu bapak dia bagus. Bapak dia ni, kalau ada orang nak tanam anak perempuan hidup-hidup, dia pergi jumpa orang nak tanam tu. Dia kata, kalau kamu tahu tak mau anak kamu, bagi ke aku, biar aku yang jaga, biar aku yang tanggung. Tu perangai bapak dia dulu. Dia tak mau tengok pembunuhan tu berlaku. Kalau kamu tak mau, bagi ke aku, biar aku jaga. Kalau orang bagi daging yang disembelih bukan atas nama Allah, dia tak makan. Maksudnya daging yang disembelih atas nama berhala, atas nama selain Allah, dia tak makan. Tu bapak dia. Dan dia kata, dia sedang menunggu Nabi akhir zaman yang akan datang pada kaum mereka. Padahal Nabi hidup sekali dengan dia dah. Padahal Nabi hidup dengan dia dah. Tapi dia tu mesra dengan Nabi sebab apa? Sebab perangai dia. Jadi perangai dia hak tak suka benda-benda jahiliah buat, Nabi pun macam tu juga. Nabi tu macam tu juga. Dan dia meninggal sewaktu usia Rasulullah 35 tahun, waktu pembaikan semula Kaabah akibat rosak banjir tu. Kan nak letak balik Hajar Aswad tu, dia mati tahun tu. Maksudnya dia mati dalam keadaan dia nak beriman kalau Nabi tu mari. Tapi waktu tu dah umur Nabi 35, tak diangkat lagi jadi Rasul ketika usia 40. Tapi dia sebut, kalau mari Nabi tu, pasti aku akan beriman dengan dia. Tapi waktu hayat Nabi tu, dia hidup sekali dengan Nabi. Tu turun perangai tu pada anak dia, Sa'id bin Zaid. Okey. Hikmah tak tahu ke mana lagi ni. Tu bahaya panggil setahun ni. Isyak lama dah ni. Satu hikmah tak keluar lagi. Baru nak tahu kenapa jadi Isra' Mi'raj. Tak lagi ni.
Sebab ada satu lagi peristiwa sebelum Isra' Mi'raj benar-benar berlaku. Apa dia? Nabi cuba melebarkan sayap dakwah ke bumi Taif. Ke bumi Taif. Dah bila Abu Talib mati ni, peluanglah advantage kepada sebelum ni hak jenis apa? Tertahan kerana ada Abu Talib, makin kuat serangan, makin kuat penentangan terhadap Nabi. Khadijah pun dah tak ada. Jadi Nabi mengambil pendekatan, kalau orang-orang di Mekah ni banyak menentang baginda, baginda cubalah cari kekuatan, cari sokongan di luar Mekah. Lalu berangkatlah baginda ke Taif. Lebih kurang 62 batu, berjalan kaki pergi dan balik. Dengan anak angkat baginda yang dihadiahkan oleh Khadijah, Zaid bin Harisah. Pilah Nabi sampai di bumi Taif. Taif ni bumi apa? Highland, tanah tinggi, tempat sejuk, tempat buah-buah, tempat orang tanam sayur-sayur. Jadi sampai di sana, dia pergi jumpa dengan pemimpin Bani Saqif. Jumpa 3 orang adik-beradik. Abdul Yalai, Hubaib, Mas'ud. 3 orang ni anak kepada Amru bin Umair As-Saqafi. Jadi bila Nabi cuba mendakwahkan Islam, bagaimana penerimaan? Tolak dengan kata-kata yang menyakitkan. Tengok kata-kata pertama daripada 3 orang ni. Dia kata apa bila Nabi dakwahkan Islam? Apakah kelambu Kaabah telah terkoyak dengan terutusnya kamu sebagai seorang Rasul? Di sebalik kata-kata tu adalah penghinaan. Terkoyak adakah kelambu Kaabah di Mekah ni? Sampai Allah nak melantik kamu jadi Rasul. Kata-kata yang kedua, kalaulah Allah nak melantik Rasul, tak ada orang lain ke selain pada diri kamu? Maksudnya kami ni bukan nak tolak Rasul sangat, tapi kalau boleh orang lain lah. Tak ada orang lain ke selain kamu? Yang ketiga, demi Allah, aku sesekali tidak akan berbicara, tidak akan bercakap dengan kamu. Pasal apa? Kalau kamu ni seorang Rasul, hak sungguh, hak betul, maka kamu lebih berbahaya. Kerana mungkin aku harus menyanggah perkataan-perkataanmu. Kalau kamu tu Nabi sungguh, bahaya aku bercakap dengan kamu. Sebab mungkin bila aku bercakap, aku akan sanggah-sanggah kamu. Jadi itu menyebabkan dosa pada aku, sanggah Nabi betul. Tapi kalau kamu tu berbohong, berdusta, menipu, memang tak layak, tak patutlah aku nak sembang dengan orang bohong jadi Nabi. Orang menipu jadi Nabi, lagi tak layak aku sembang. Ini kata-kata yang menyakitkan hati, menghina Nabi. Dengan kata lain, menolak dakwah Nabi. Jadi Nabi minta dia dilindungi. Nabi duduk bukan kata balik hari, 10 hari Nabi duduk di Taif. Akhirnya dalam tempoh 10 hari adalah pembesar-pembesar mari. Nabi cuba dakwah tapi seorang pun tak terima. Akhirnya pada hari yang ke-10 Nabi balik. Tapi bukan dilepaskan begitu, dilemparkan dengan batu-batu. Lempak batu, habis berdarah betih Nabi, kaki Nabi. Sehingga nak habaq banyaknya darah, bila Nabi nak tanggalkan capal baginda tu melekit. Kan kaki kita, capal tu kulit. Jadi bila darah turun, duk celah-celah tu, jadi melekit. Duk berehat di sebuah rimbunan teduhan pohon anggur, milik 2 orang adik-beradik. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. 2 orang ni hak paling banyak menentang Nabi di Mekah tu. Ni kan Taif, biasalah orang kaya. Dia duduk di Kuantan, tapi dia ada kebun di Cameron Highland, biasalah. Ni kawasan tanah tinggi, orang kaya, orang berduit, orang berkuasa, dia ada. Jadi tengok Nabi kesian. Dia pun suruh pembantu dia Adas, beragama Nasrani. Adas ambil satu tangkai anggur, pergi bagi dekat 2 orang tu. Ambil satu bekas air, pergi bagi. Jadi Adas pun pergi melayani Nabi. Jadi dia duduk situ, dia tengok. Bila Nabi nak makan anggur, Nabi baca apa? Bismillah. Terkejut Adas. Adas kata, ini bukanlah ucapan orang-orang seperti di sini. Jadi bila dia debut lagu tu, Nabi terus tanya, kamu berasal daripada mana dan apakah agamamu?